InsyaAllah norma baru Lah, dah mula dah. Ya. Mesti nak share saya punya ni. Okey, boleh kita mula. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والسعادة والسلامة إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan ketahuilah, dengan zikir kepada Allah akan tenang hati-hati. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah di dalam firman-firman-Nya. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Kuasa Pengurusan Pengajian Duha Muslimat Masjid An-Nur USJ 4 Subang Jaya, dan yang dikasihi dan dihormati seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malah sama-sama kita muqaddimahkan pertemuan kita di pagi ini dengan ucapan di bibir, di hati kita masing-masing, iaitu ucapan memuliakan Allah dan mengagungkannya. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali, khasnya dalam pengajian duha saya lah, setelah kita kali terakhir berada di pentas ini pada tanggal 12 bulan 3, itu hari Khamis, kira-kira 6 hari sebelum bermulanya arahan MCO ataupun PKP. Subhanallahil Azim. Dengan situasi itu memutuskan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan soal masjid, surau, pengajian, berjemaah, Jumaat dan seumpamanya. Dan hari ini kita masuk ke hari yang tak silap kiraan saya lah, daripada seawal PKP 18 bulan 3 2020, hari ini kita masuk ke hari yang ke-151 tak silap kiraan saya, dalam tempoh PKPP pula, akan berakhir pada tanggal 31 Ogos kalau bersambung lagi, wallahu alam. Jadi itulah situasi yang kita hadapi, memaksa kita berada dalam suasana yang merubah banyak perkara, yang merubah banyak situasi. Bagi saya, muqaddimah pada pagi ini sekadar untuk ingatkan balik diri saya, tuan-tuan, itulah ketentuan Allahu Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya dalam segala-gala perkara, kaya dengan ilmu, kaya dengan kekuasaan, kaya dengan keagungannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Allah isytiharkan apa saja barang kehendaknya, ketentuannya, ia akan berlaku. Ia akan berlaku. Termasuklah ketentuan Allah ujian kepada manusia. Di saat kita nampak tenang, senang, lenang, mudah segala-galanya, Allah berikan ujian yang menghentikan segala-galanya. Bukan sekampung, bukan senegeri, bahkan seluruh dunia terancam hingga menjangkau lebih 200 buah negara. Sesuatu yang kita dah pernah hadapi sebelum ini dalam usia kita yang sedang kita ada sekarang, 60 ke 70 ke 30 tahun ke 40 tahun ke. Apakah situasi kita pernah hadapi? Tak ada. Tak pernah kita hadapi situasi semacam ini. Semuanya senang, tenang, lenang. Tapi tahun ini Allah uji kita. Bahkan seawal bulan 11 lagi pun ujian pandemik COVID mula berlaku tahun lepas. Jadi apa yang saya nak rumuskan, bukan nak ulang balik cerita ke pandemik COVID, tapi saya nak sebut tuan-tuan satu perkara, menunjukkan kepada kita bahawa kita adalah makhluk yang kerdil, lemah, dhaif. Maka ada yang lebih berkuasa ke atas kita, iaitu Allahu Azza wa Jalla. Dan Allah nak beri pengajaran kepada kita supaya manusia dalam apa keadaan sekalipun faham dan sedar betapa Allah lah Tuhan segala-galanya, yang mengurus tadbir alam ini dengan kekuasaannya, dengan keagungan dan kehaibatannya. Ini satu poin yang penting, key point yang paling utama sekali. Dan kita terpaksa terima hakikat itu. Bilakah akan datang penyelesaian sehingga kita boleh menikmati semula ketenangan-ketenangan itu? Wallahu a'lam. Tetapi kepada kita, bila Allah uji, kena ambil jalan untuk kita mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang sepatutnya.
Betullah melalui SOP yang telah digaris pandu oleh pihak berkuasa ini, kita wajib patuhi. Saya sebut banyak tempat, saya kata wajib patuhi. Tak mematuhi arahan SOP ini dianggap satu dosa. Tapi taklah dosa besar sampai macam sihir membunuh, tidak. Tapi dosa. Sebab apa dosa, Ustaz? Sebab dengan tak mematuhi SOP ini, kita boleh jadi penyebar penyakit ataupun kena penyakit. Tak langsung kita kalau kena penyakit, kita sebar penyakit orang. Dosa tak? Dosa lah. Apa hujah, Ustaz? Hujah ada. Ini kita live ini. Hujahnya, Nabi telah pun bayangkan SOP kepada kita. Nabi dah sebut SOP kepada kita. Face mask Nabi ajar ke? Pakai sanitizer ni Nabi ajar. Nabi tak sebut pakai sanitizer, face mask, berjarak. Tapi Nabi sebut dengan arahan umum. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Muslim? Nabi sebut la dharara wala dirar. Nabi sebut 1000 tahun yang lalu kepada umat di akhir zaman sampai bila-bila. La dharara wala dirar, maknanya jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Jangan cari benda mudarat. Penyakit mudarat ke tidak? Pandemik ini mudarat ke tidak? Mudarat. Jangan cari sebab. Dan jangan sebar kemudaratan. Jangan sebar penyakit. Cara Nabi itu cukup lunak dalam kerangka membawa peringatan supaya kita berjaga-jaga. La dharara wa la dhirar. Nak terjemah dalam bahasa lebih dekat hari ini, jangan cari penyakit dan jangan sebar penyakit. Daripada umum hadithul, maka ada SOP. SOP ni pula yang menentukan SOP ni bukan kameraman kita, bukan Arifin, bukan saya, bukan tu Imam Masjid USJ 4. Yang letak SOP ni adalah orang-orang pakar dalam bidang penyakit dan perubatan, pakar dalam bidang agama. Mereka bergabung tenaga mencari jalan untuk bagaimana menghalang penyakit daripada berluasa, tersebar dan menyekat penyakit daripada menimpa umat. Jadi inilah langkah bijak demi untuk kelangsungan masyarakat supaya tak kena penyakit dan tak sebar penyakit. Jadi saya sebut ini sebab ini pentas kita. Kita nak bercakap tentang ilmu mesti dalam suasana yang tenang. Kalau tak tenang kita berceramah seminggu 2 minggu, penyakit merebak lagi, tutup pula dah. Masjid pun tutup, bahaya pula, bahana kepada kita. Tak naklah macam tu. Jadi SOP ini adalah dalam kerangka agama. Kemudian dalam kaedah fiqh pun kata macam tu. Apa kaedah fiqh kata? Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Itu kaedah fiqh. Bila mana pihak berkuasa negara, termasuklah pakar penyakit, pihak berkuasa negara, pemimpin dan ulama, mereka buat satu keputusan dalam kerangka untuk mencari kemaslahatan kepada rakyat jelata supaya rakyat selamat dan sehat. Jadi keputusan ini ada hak untuk dipatuhi oleh kita semua. Itu saya sebut secara umum berdosa kalau tidak patuhi SOP, bahkan memperkecilkannya. Lebih berdosa lagi bila kita tak jaga SOP dan tak cuba untuk mengekang penyakit ini, kita telah menganiayai segolongan manusia. Siapa mereka itu? Kita telah zalimi mereka. Siapa agaknya, puan-puan? Saya serius hari ini. Sungguh serius ni. Muka tak apa nak senyum ni. Kita telah menganiayai segolongan manusia kerana sebab kita tak jaga SOP. Siapa? Liners, para doktor, para nurse, para pegawai perubatan. Mereka terpaksa berada dalam kekangan
situasi yang menakutkan. Pesakit makin ramai, pesakit makin berisiko. Mereka ada risiko tak? Risiko penyakit, dan mereka pula tidur tak cukup, letih, penat, bekerja malam siang, lebih pada had, bertukar lumus. Tidak itu satu kezaliman bagi mereka? Sedang mereka ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada hak untuk berehat. Macam kita jugalah, dengan cucu, cicit, dengan anak isteri. Mereka tak boleh pulang ke rumah. Kalau pulang pun tak boleh dekat dengan anak-anak, sebab risiko tinggi mereka berada di suasana pesakit COVID yang mereka jagai. Takkah zalim namanya? Zalim. Menyebabkan mereka terpaksa hidup dalam suasana. Kita penyebabnya. Ini antara sebab saya kata kita boleh berdosa, dan kita tidaklah nak jadi hamba yang berdosa. Maka tuan-tuan, jom di samping kita banyak berdoa, kita banyak merintih, kita banyak istighfar kepada Allah, kita banyak bermunajat dengan doa-doa tadilah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kita baca malam siang. Kita baca bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, angkat penyakit. Ya Allah, tolong jauhkan penyakit pada melanda masyarakat. Tolong pulihkan balik. Di samping doa malam siang kita buat, kita ambil juga kesempatan jaga SOP yang diwajibkan. Kita gabungkan sekali fizikalnya SOP, rintihan hati kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan amal kita. Satu hari akan datang, dunia kembali pulih, masyarakat kembali tenang. Tidak mustahil, sebab Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Bagaimana Allah yang menentukan penyakit itu berlaku, Allah juga yang boleh angkat penyakit by cash. Tidak besok hari ini pun boleh. Betul tak? Sebab Allah Maha Kaya. Di tangan Allah segala kuasa. Cuma ujian kepada kita. Namun begitu, alhamdulillah, pada pagi ini setelah 151 hari lebih kurang, kembali bertemu dengan wajah-wajah yang tak nampak. Ada tutup wajah saya, buka sekejap lah ni, tutup balik lah kejap lagi. Kok ada orang baru tak tahulah, sebab tak ada muka dah. Tapi nampak bilangan hadir tu macam orang lama-lama juga. Kebadan kita pun nampak Cik Yaakob orang lama tak, ke wajah baru wajah lama jugalah. Baik, boleh ya? Ustaz ceramah ni bila nak start ni? Ya, cuma mukadimah kena beri. Sebab jaiz pun bagi mata kepada kami para penceramah, ustaz-ustaz, bila nak mula ceramah maghrib ke duha, tolong beri peringatan kepada khalayak hadir demi untuk keselamatan bersama. Jaiz pun tak nak sangat pantau sangat masjid-masjid tuan-tuan, tak tutup ni. Tetapi kalau ada berlaku kes-kes yang tu, masjid tutup balik, surau tutup balik. Itu adalah arahan. Kita tak nak Masjid An-Nur yang 4 ini khabar tutup, kita tak nak. Macam surau Al-Husna, surau apa, Al-Jannah 23 tutup sampai hari ini. Di Perlis 12 masjid minggu lepas tutup terus, tak ada solat berjemaah, tak ada jemaat, ya, kerana pandemik mula masuk menular kembali. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan, keamanan, kemuliaan ya Allah, dan angkat pada kami penyakit yang menakutkan ini. Dan kemuncak penyakit yang begitu berat ini tuan-tuan, baru-baru ini Mekah musim haji tidak seperti biasa. Biasa 2.5 juta yang hadir lebih kurang. Tahun ini hanya 1,000 orang sahaja. Bayangkanlah, Mekah, Madinah pun tak selamat. Allah sajalah Tuhan yang berkuasa. Baik, kita sambung balik perbincangan ilmu kita demi untuk kebaikan kita bersama. Dalam tajuk kita Al-Adhkar Imam Nawawi, di mana kelas terakhir kita adalah pada muka surat 60. Catatan saya dan catatan tuan-tuan samalah, iaitu muka surat 60, di mana kita masih bercakap tentang amalan berwuduk. Dan saya kira perbincangan hari ini sampai jam 11 ini, satu perbincangan kita cuba nak praktikkan dia dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Lebih lagi kita ketika mana kita
berwuduk, supaya wuduk kita lengkap. Di samping amalnya lengkap, sudut fizikalnya, perbuatan, ruhnya pun ada dalam kita berwuduk. Baik. Setelah selesai berwuduk, antara sunnahnya ialah kita diminta membacakan sepotong di antara hadis ataupun doa. Catatan dalam kitab ini daripada Al-Imam Nawawi disebutkan, setelah selesai berwuduk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis ini, tuan-tuan, ada berbincangan ulama. Ada yang kata isnadnya ataupun sanadnya dhaif. Maksudnya jaluran hadis ini ada sedikit pertikaian di kalangan ulama. Ada ulama yang berpandangan jaluran hadis ini datang ni agak sedikit kedhaifan. Mana ada masalah daripada sudut dia punya sandaran hadis ini. Ada periwayat agak dhaif seumpamanya. Jadi bagi saya nak kepada apa yang kita boleh angkat sebagai benda yang lebih tepat dalam agama. Jadi kesimpulannya, kalau ikut kepada hadis ini, kita ambil apa yang tepat di sebalik ajaran yang Nabi ajar kepada kita. Di antaranya ialah, kalau kita tengok dalam hadis ini, perkataan yang paling tepat, yang paling mudah, yang paling sesuai, tuan-tuan ambil di pertengahan hadis itu untuk bacaan. Apa dia? Tengah-tengah tu apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang itu periwayatan jelas daripada Imam Muslim. Ambil yang itu. Walaupun dalam riwayat ini disebutkan panjang asyhadu tu sampai kepada sekian-sekian, tak apa. Saya nak ajak puan-puan ambil yang tengah-tengah tu. Apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Siapa yang boleh guna lighter pun cantiklah tu supaya jelas ya. Sekurang-kurangnya doa tetap doa. Yang awal tu tak salah saya kata, tetapi ulama bincang, kita ambil kalau boleh benda yang sahih, yang jelas daripada Muslim. Contohnya tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang keduanya, kalau kita ambil yang ni, kita mudah nak hafal, betul tak? Kalau yang panjang-panjang ni tak sombong lah ya. Yang pendek-pendek pun kadang-kadang tak boleh, tapi pendek ni mudah ingat. Sekarang boleh ingat ni, pejam mata sekejap, baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ingat doa makan juga. Yang tu tak lupa dah, boleh ingat tu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ni balik keluar nanti ambil wuduk sembahyang duha, ambil wuduk sembahyang zuhur, boleh baca terus, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh ingat sekarang juga, jadi mudah. Fokusnya ialah dalam doa ini dibaca bila? Selepas kita selesai berwuduk. Selesai wuduk kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa maknanya? Maknanya cukup menarik. Sebab dalam doa ini kita bercakap secara tulus dengan Tuhan. Siapa kita? Kita hamba yang lemah, yang banyak dosa, banyak kesilapan, banyak benda-benda yang tak elok. Sementara kita dah sebut dalam perkara yang lalu, bila kita ambil wuduk, kita dah bincang sebelum ini, sebelum PKP 5 bulan yang lepas lah, lama sangat tu. Ingat ke tidak, dalam hadis Nabi sebut, tiap kali kita ambil wuduk,
dosa muka akan gugur dengan air wuduk. Betul tak? Hadisnya kita dah baca sebelum ini. Tiap kali kita basuh tangan ketika wuduk, dosa tangan gugur. Tiap kali kita basuh telinga ketika wuduk, dosa telinga gugur dengan air wuduk. Allahu Akbar. Ini menunjuk kepada kita bahawa dalam hakikat kehidupan beragama kita, kita sentiasa bertempik dengan dosa yang tak pernah selesai. Kena sebut tu, kita hidup ni tuan-tuan bertempik ke? Tempek ke tempek. Bolehlah apa-apa ya, yang penting boleh faham sudah. Bertempik dengan dosa, maknanya dosa tu melekat. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa telinga, dosa mata. Kita semualah, bukan saya. Kita semua, bukan tuan saya pun termasuk, minta maaf lah. Jadi harga wuduk ni rupa besar kepada kita. Allah jadikan amalan berwuduk cara sebijak itu untuk kita keluarkan dosa pada bertepik di celah-celah tangan kita, di celah-celah telinga kita, bahkan daripada badan, anggota badan kita. Artinya nikmat wuduk ini besar dalam Islam, satu nikmat besar dalam Islam, bukan kecil. Sementelahan pula wuduk dah selesai dah, dosa gugur, kita minta lagi kepada Allah. Ini hadisnya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tambah lagi barakahnya. Apa barakahnya? Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang suka bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikan aku golongan yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku golongan hamba yang menyucikan diri. Maknanya di sini kita dapat dua rezeki by cash. Rezeki yang pertama, ketika wuduk diambil, dosa dah jatuh gugur dengan air wuduk yang telah hamus jauh pergi. Rezeki yang keduanya ialah dengan doa tadi, kita minta Allah kekalkan kita sebagai hamba yang suka bertaubat dan bersih hati jiwa kita kepadanya. Nampak dua kebaikan. Jadi kalau siapa yang wuduk saja tak baca doa, dapatlah satulah, apa dia? Dapatlah kesan wuduk tadi, dosa habis, tapi doa tak baca, rugi tak? Rugilah. Jadi kita cuba gabungkan. Sebab itulah tolong amalkan. Hari ini Masya Allah, setengah-tengah suar masjid, sepertilah kalau masjid Bukit Jelutong, saya nampak terang-terang tu, bila pergi tu, masuk bilik wuduk tu, di bilik wuduk lah, bukan tandas, bilik wuduk tu, dia letak dekat pintu nak keluar pada bilik wuduk tu, doa tu. Jadi kita bila melangkah nak keluar tu, terpapar doa kat dinding, boleh baca, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin. Jadi untungnya bila orang tu berwuduk, wuduk selesai, doa pula kepada Allah Azza wa Jalla, maka dapat dua kebaikan. Satu, ketika berwuduk terampun dosa. Yang kedua ni, kita minta mengadu kepada Allah, merayu, ya Allah, jadikan aku hamba yang suka bertaubat dan hamba yang secara bersihkan diri. Jadi ini memberi pulangan besar kepada kita, puan-puan. Untung satulah para ulama kita kata apa dalam hal ini, secara umum lah, kata Al-Imam Suyuti dan Imam Nawawi pun kata, dia kata bila kita hidup dalam keadaan doa dibaca sentiasa, kita akan dapat kerahmatan Allah secara tunai dalam hidup ini. Allah beri kerahmatan kerana kita dengan dia tak putus. Macam tadilah, saya bergurau tadi, tiba-tiba baca doa makan. Contohnya, kita dalam bab makan minum, bukan setakat kita baca nak makan, selesai makan, kadang-kadang kita lupa. Ada orang hanya baca doa makan, lepas makan, sekian, wassalamualaikum, pergi, sendau 4 kali, pergi. Sebenarnya dalam bab makan ada doa ketika nak makan dan selepas makan. Nak makan semua kita hafal, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dah selesai kena kuih saya ke ni? InsyaAllah, terima kasih ya.
Dah selesai perkena kuih nasi goreng tadi, ada doa? Ada tak? Ada. Alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Barulah kita tinggalkan tempat makan kita nak ke mana. Jadi dapat dua. Satu, ketika nak makan minta berkat. Allahumma barik lana, ya Allah tolong berkati ni, aku nak makan ni, sesuatu air suap nasi ni, berkat makan minum ini supaya jadi pulangan yang baik. Maknanya dengan sebab aku makan ini, rezeki bertambah, kenyang kanamu ya Allah, dapat beribadat. Lepas makan kita ucapkan syukur. Alhamdulillahillazi at'amani, ya Allah segala puja bagimu ya Allah, segala puji bagimu yang telah berikan aku ni kekenyangan, makan walaupun sepinggan, Allah nikmat. Wasaqani, beri aku minum walaupun air seteguk. Waja'alani minal muslimin, dan aku ni termasuk orang-orang yang menyerah diri kepadamu ya Allah. Jadi benda macam ni, kata Imam Nawawi, kata Imam Suyuti, kita bila tak tinggal doa-doa macam ni, Allah tambahkan rahmat pada kita. Betullah kita dalam hidup beragama ni tuan-tuan, demi Allah saya kata, banyak benda-benda yang Allah beri kita sebenarnya by cash, bukan backdated, bukan tertangguh. Banyak benda Allah beri by cash. Cuma bila kita tidak mengamalkan bacaan doa tadi, Allah tak berilah by cash. Tak dapatlah kita. Betullah kita rugi besar. Baik. Seterusnya, dia berdoa tadi. Ini tak saya doa tadi. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang suka bertaubat. Sebab antara ciri orang mukmin yang beriman adalah orang yang sentiasa nak bertaubat, segera bertaubat. Ini ciri penting kepada kita. Orang yang beriman, tuan-tuan, orang yang segera nak bertaubat, segera, tak menangguh taubat. Batu orang mukmin jangan ada dalam hati perasaannya, biar dulu taubat ini, nantilah besok lusa solat di Mekah tahun depan, nak umrah minggu depan. No. Orang mukmin kena segera bertaubat. Dosa tak ada ustaz ini pun. Hebatlah kalau terus tak ada ini, hebatlah tu ya. Kalau tak ada sungguh, alhamdulillah lah. Dosa terakhir setahun yang lepas contohnya. Walaupun tak dosa hari ini, tetapi Nabi ajar kepada kita supaya sentiasa beristighfar, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bila kita bertaubat, kita meletakkan taraf kita hamba yang kerdil lemah. Kita harap bantuan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita baca doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin, kita meletakkan suatu perkataan kita hamba pendosa. Aku nak segera bertaubat. Taubat ini adalah, ingat tak apa wording saya bila pernah bincang bab taubat ini? Siapa boleh ingatkan saya apa wording yang saya pernah sebut tentang taubat ini? Libasul mu'mini taubatuh. Saya sebut bahasa Arab dulu, kok ada yang boleh terjemah Melayu. Ingat dah? Pakaian dah tak ini. Kameraman kalau tak boleh jawab tak tahulah. Doa Syekh ambil gambar saja. Tapi tanda Cik Akub memang peka sangatlah, dia puati dan dia boleh ingat tu. Tengok betul Cik Akub, terima kasih. Kata ulama, libasul mu'mini taubatuh. Pakaian orang beriman taubat dia. Taubat itu pakaian orang beriman. Pakaian ni kita pakai sekali seminggu ke? Puan-puan pakai baju kurung sekali seminggu, hari lain tak pakai, minta maaf lah kan. Pakaian harian kita. Saya berpakaian harian, pagi, petang, cuba ubah warna je lah. Hari ni mungkin baju warna jalur, warna berjalur, besok mungkin berpetak. Tapi pakaian harian, pagi, petang, malam, siang pakai. Takkanlah kita pakai sekali seminggu, hari lain tak berpakaian. Tak. Jadi kata ulama kita, taubat pakaian orang beriman.
Jadi bila taubat pakaian orang beriman apa? Makna ia pakaian harian. Bahkan mungkin pakaian jamnya, bukan setiap jam pakai. Jadi soal taubat ini adalah benda yang merupakan dekat dengan kita, yang wajib kita segera melakukannya. Ini di sebalik maksud Allah maj'alni minat tawabin. Kemudian bagian kedua, apa kita sebut? Waj'alni minal mutatahirin. Jadikan aku, ya Allah, golongan yang suka membersihkan diri, bercucikan diri. Makna apa? Sucikan hati, sucikan jiwa, sucikan perasaan, sucikan dalaman, supaya tidak ada dalam diri ini perasaan tidak elok, perasaan kejahatan, sifat buruk, dengki, dendam dan seumpamanya. Ni kita nak jadikan hati kita sentiasa suci. Dalaman kita ni cuci dan suci sentiasa. Tak ada dalam dada kita ni benda-benda yang sifatnya kekejian, kejahatan. Tak ada. Dendam, kesemak, tak ada. Benda-benda yang bersifat kebencian, tak ada. Sebab benda macam ni bukan mudah kita nak bersihkan. Dalam hati kita, kalau kita korek tengok tuan-tuan, dalam hati saya lah, hati tuan-tuan bersih belaka. Banyak ni dalam hati saya mungkin dendam ke orang, dengki ke orang, kata ke orang, benci ke orang. Kata saya lah, sebab saya insan yang lemah. Kalau korek hati saya ni, boleh tengok dalamnya kotor, tidak bersih. Makna tengok orang nak dendam, tengok orang tu dengki, orang ni benci. Saya lah, bukan puan-puan, minta maaf nak bagi contoh tuan puan-puan, jangan makan saya. Banyak dalam hati saya. Jadi nak bersihkan hati ni bukan mudah. Bagi kita minta kepada Allah, waj'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang suka untuk bersihkan diri dan hatiku, ya Allah, menyucikan hati. Jadi ini semua rayuan, permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah berkuasa atas hati kita. Cuba tengok dalam satu ayat dalam surah Al-Anfal, dalam ayat yang ke berapa? Ayat 24 tak silap saya. Allah sebut dalam surah Al-Anfal tentang hati kita. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu Akbar. Dia tak bagi dah. Tadi nampak, tiba-tiba dia hilang ni. Mana surah Al-Anfal? Cuba jumpa insya-Allah, tak ada masalah. Saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan tengok Al-Anfal, ayat yang Allah sebut tentang hati kita. Dia yang berkuasa, dia yang berkuasa atas hati kita. Surah Al-Anfal, surah berapa puan-puan? Surah yang ke-8. Anfal, cuba tengok. Dia Allah Akbar. Kalau 24 bunyi apa ayatnya? Itulah betul. 24 betul. Betul 24. Cuma saya tak ingat ayat tadi. Dah ingat dah. Dihilang ingatan. Bukan gila, ya. Tak ingat ayat pun. Ini betul 4. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. 24 Al-Anfal. Saya nak ambil poinnya satu saja. Allah kata apa? Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seorang dan seorang. Mana hati kita siapa berkuasa? Allah cerita dia yang berkuasa. Allah boleh ubah hati kita dalam 1-2 keadaan tertentu. Jadi maknanya kuasa Allah dengan hati kita ni besar, tuan-tuan. Bagi kita meraih kepada Allah, ya Allah, waj'alni minal mutahhirin. Tolong jadikan aku ni hamba yang suka untuk cucikan hati dan diri. Sebab kita tahu,
Kuasa Allah adalah segala-galanya. Kita usaha, Allah menentu segalanya. Ini ayat ini sebagai satu hujah dalil lah tentang bagian Allah punya kuasa dalam urusan hati-hati manusia. Dia bukan hati kita saja, hati orang lain pun sama. Macam contoh kita dengan anak-anak kita lah contohnya. Kalau kita ada something dengan anak-anak, Masya Allah, abang nikah kepala degilnya, cakap kita dia tak dengar, kadang-kadang dia jawab balik perkataan kita, dia maki kita balik, dia buat tak tahu. Contohnya lah, kita berdoa kepada Allah malam siang sebagai seorang ibu yang ada iman. Ya Allah, jadikan anakku abang anak yang soleh, jadikan anak bertakwa. Ya Allah, campakkan ilmu dalam dada. Ya Allah, pelihara dia keimanan. Kita minta, tetapi rayuan kita hanya sekadar kepada Allah kita mohon. Belum tentu abangah boleh berubah, kecuali Allah campak dalam hatinya sesuatu yang dia tersedar. Mama aku ni nampak macam marah pun marah sayang. Jadi abangah boleh berfikir satu hari, menyebabkan dia boleh berubah. Siapa yang campak dalam hati abangah tadi? Bukan kita. Kita berdoa, tapi Allah campak hati abangah kita tadi, perasaan insaf. Dia boleh berubah jam tu juga. Di atas nama doa seorang ibu tadi, dia boleh jumpa kita. Mak, maafkan abangah selama ni berkasar dengan mak. Abangah pernah kata kat mak macam-macam. Siapa yang ubah hati anak tadi? Allah mungkin Allah campak dalam hati anak tadi keinsafan. Kita usaha. Sebab tu kita tak boleh ubah sebab usia. Sekadar itu tak boleh, tapi kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah kita mengadu supaya anak kita ni dapat hati yang tenang, baik akhlaknya, dan Allah boleh buka pintu hati anak kita. Nak cerita betapa ini bukan milik mutlak kita, ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sebab kita merayu, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku ni hamba yang suka untuk bersihkan hati dan jiwa. Tolong ya Allah. Maka dengan berkat wuduk tadi selesai, berkat doa, insya-Allah bertambah berkat dalam urusan kehidupan kita, insya-Allah. Boleh faham ya? Dilepas pada ni, siapa yang dah amalkan tahniah. Yang belum lagi, ingat sekarang ini, hafal sekarang, sekadar mampu dapat, insya-Allah dapat, insya-Allah. Dan jangan tinggalkan selepas ini. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal tahirin. Selesai doa ini, moga Allah akan kabulkan kita semua. Baik, kita pergi pada riwayat 76. Ini menarik juga ni. Kami meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, kami ni Nawawi lah, dia kata kami meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi telah bersabda. Dia ni siapa? Umar lah kan. Umar sendiri bertemu Nabi dalam bab wuduk juga. Dalam hal wuduk, Umar cerita balik. Lalu Umar kata, Nabi pernah bersabda. Jadi Umar ni tengok, jumpa Nabi, dia tengok sendiri Nabi berwuduk agaknya, dan dia bersama Nabi, dia pun sebut balik apa Nabi sebut kepada kami, Umar dan kawan yang lain lah. Lalu kata dia, Nabi bersabda, man tawadda'a faqal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'ah. Allahu Akbar. Ini daripada Muslim ni. Ini Imam Muslim. Ibu sahih. Daripada Umar sendiri, Umar kata, pernah Nabi selesai wuduk, Nabi pun ajar kepada kami. Kata Nabi, siapa yang baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila tu juga selesai daripada bacaan, ambil wuduk. Tuan-tuan, saya nak ingatkan balik, sebagai saya ingatkan sebelum ini, bila kita baca hadis-hadis tentang zikir-zikir Nabi ni, banyak sangat episod-episodnya, segmennya. Kadang-kadang bagian, kadang bagian.
Ini tanda keluasan amalan dalam beragama. Nabi ni tuan-tuan contoh kepada kita. Ada ketika Nabi kata macam ni, ketika macam itulah keluasan beragama, rezeki kepada kita. Jadi ada orang dia boleh hafal doa ini, ada boleh hafal doa ini. Alhamdulillah lah. Kalau kita nak kumpulkan belakang semua doa, kena baca, kena hafal, demam kita, kemampuan kita tak sama. Ada orang yang berdapat baca doa ini, alhamdulillah, rezeki dia. Ada orang yang panjang tak boleh nak hafal. Ada orang boleh. Jadi bila datang macam ni, kita pilihlah. Contoh macam tadi, Allahumma ja'alni, ramai bila hafal. Teruskan. Yang ni pula mungkin mudah juga, silakanlah. Ada orang mungkin payah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Dia kata senang, senang, alhamdulillah lah. Yang tu pun senang, ni senang, masya-Allah. Ada orang mungkin payah. Baik, yang pentingnya ialah kata Umar, kata Nabi kepada mereka, siapa yang baca selepas wuduk, apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang akan dapat? Futihat lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Allah sedia buka 8 pintu syurga, boleh masuk mana-mana pintu dia nak masuk. Bukan sekarang lah, cerita di hari akhirat nanti. Kita kekalkan wuduk, kekalkan bacaan, betulkan wuduk sampai di pada masa nanti arus kita, Allah akan buka ke 8 syurga, pintu syurga, nak masuk pintu yang nombor 1, nombor 3, 4, silakanlah. Ini rezeki. Yang saya nak kaitkan sikit ialah tentang kalimah tu, iaitu kalimahnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi doa ini doa yang biasa juga ni, sebab dia berkait dengan soal syahadah, dan saya fikir pun tak susah untuk dihafal. Macam mana kita hafal doa tadi, Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal tahirin, pun yang ini pun tak susah juga. Sebab apa? Kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah mudah, sayang ustaz, yang mudah ni kita tak amal ni. Ya, berapa orang amalkan dia mudah-mudah ni? Boleh tahu? Ya, kita amal insya-Allah. Jadi kesimpulannya, ini merupakan satu pengiktirafan. Saya cuba semak, cuba kaji sikit lah daripada apa saya baca, cuba buat kajian sikit daripada semakan saya. Kenapa diriwayatkan daripada Umar, Nabi ajar untuk baca kalimah syahadah ini. Tuan-tuan, ada ulama yang bincang. Saya bawa dalam perbincangan ulama ni. Antara yang bincang itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Cuba tengok, bila kita berwuduk, biasa kalau dah berwuduk, apa kita akan tunaikan? Solat. Normal wuduk ini hubung kait dengan sembahyang. Mungkin sembahyang tahajud, mungkin sembahyang ba'diyah, mungkin qabliyah, mungkin sembahyang duha, mungkin sembahyang fardu. Mungkinlah. Kalau wuduk jam 10 pagi, bukan asar tu, confirm nak sembahyang duha. Ya, wuduk jam 3 pagi, bukan sembahyang maghrib. Maghrib apa? 3 pagi. Ya, mesti sembahyang tahajud ataupun qiyam. Normal bila wuduk, solat. Paling tidak pun solat wuduk. Ada solat wuduk, ya. Baik. Dalam kita bersolat, solat ni apa makna? Solat ni mana kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita menghadap Allah. Bila kita bersolat, kita menghadap Allah dengan satu pengakuan, Allah Tuhanku, Allah Allah merupakan Tuhan yang maha besar. Baik. Maka tak langsung kata para ulama termasuk Ibn Qayyim dalam tafsir pada hari ini, kata apa? Ada munasabahnya ada. Apa dia? Bila kita berwuduk, kita meletak satu pengiktirafan kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu pengakuan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Sebab apa? Sebab kita meletakkan Allah Tuhan kita yang paling besar, yang paling agung. Sebab itulah solat melambangkan Allah punya
keagungan. Yang kedua, kata Ibn Qayyim, dalam solat ada tak bacaan syahadah? Tolak sembahyang mayat lah. Sembahyang lain confirm ada kalimah syahadah, baik ketika tasyahud pertama ataupun terakhir. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud, tahiyat. Jadi mana kaitannya, kata Ibn Qayyim, menunjuk kepada kita bahawa kita mengiktiraf Allah Tuhan aku yang Maha Esa dan Muhammad Rasulku dan hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang penting adalah dijadikan kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya tuan-tuan juga pada kita, amalkanlah. Lepas kita berwuduk tak nak baca Allah maj'alni minat tawabin, tak ada masalah, sebab ini bukan satu kewajipan, sunat, tapi amalkan. Tak nak baca ini, baca itu, tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh pun okey. Yang ni pun okey, amalkan. Yang tadi pun okey, amal. Yang tak okey, yang tak buat. Tu pun tidak, ni pun tidak. Itu yang tak okey. Itu KO namanya. Ya, nakak terus. Wuduk dapat pahala, tetapi rugi dia sebab tak baca. Jadi yang ni pun okey, yang ni pun okey. Cuma yang ni kata Nabi, Allah buka ke-8 pintu syurga untuk dimasuki. Macam mana keadaannya? Wallahu alam. Allah Maha Kaya, Allah Maha Esa dengan kekuasaan dan ketentuannya. Baik. Kemudian di sini kalau tuan-puan tengok daripada hadis-hadis yang ke-77, saya pun tidak nak panjangkan sebab walaupun Imam meriwayatkan, tapi sebut kepada kita bahawa sanad hadis ini dinilai dhaif, maknanya ada sedikit kelemahan. Saya tidak nak bacalah, ya, supaya kita tidak mengambil sangat mana-mana hadis yang dhaif. Kita ambil yang sahih saja. Contohnya dalam bab wuduk tadi, selesai kita ambil dua hadis tadi. Pertama, kita baca doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Yang kedua kena baca, yang kedua pun tak apa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasulullah. Pilihlah mana satu atau dua sekali, tak masalah. Boleh dua ustaz? Boleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kemudian sambung asyhadu an la ilaha, boleh, tak masalah. Kita mengamalkan dua-duanya, salah satu pun dia. Baik. Kemudiannya kita tengok kepada sikit lagi, ada masa sikit lagi. Muka surat yang ke-62 tu, yang 78 saya tidak nak sentuh, ya. Tengok muka surat yang ke-79. Yang nombor 79 muka 62. Ya. Nombor 79 muka 62 kan. Tengok situ. Kami merewatkan. Mana siapa yang kata ni? Imam Nawawi. Pengulangan bacaan la ilallah sebanyak 3 kali kitab Sunan. Okey. Tengok yang kedua tu, Syekh Nasr Al-Maqdisi. Ini seorang ulama tasawuf yang terkemuka daripada mazhab Hambali. Namanya Syekh Nasr Al-Maqdisi, ulama tasawuf daripada mazhab Hambali. Mazhab Hambali, dia kata apa? Mengatakan selain zikir-zikir juga, selain zikir ini juga membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, iaitu ucapan selawat dan salam. Jadi kata Nasr Al-Maqdisi, antara amalan para ulama, bila mereka selesai berwuduk, doa tadi baca, tambah lagi, apa dia? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi kalau bertemu dengan cerita ini, ia merupakan penambahan daripada ulama kita yang melakukannya. Di samping mereka baca doa tadi, tambah lagi dengan ucapan selawat atas Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini penambahan pada ulama melakukannya. Termasuklah juga bila tuan-tuan biasa dengar ada orang kata waktu berkumur baca doa sekian-sekian.
waktu bersemuka doa sekian-sekian, telinga baca doa sekian, ikut kepada pandangan daripada ulama-ulama kita bahawa doa-doa yang dibaca pada setiap bagian wuduk ini dia bukanlah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulama-ulama yang mengamalkan kemudian. Jadi Ibn Nawawi cuba senaraikan kepada kita. Cuba tengok di muka 63 tu, doa-doa yang dibaca pada setiap bagian wuduk ni, basuh muka, ketika basuh wajah, ketika berkumur, kata mereka tidaklah memiliki dasar sama sekali daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi tidak mengajar begitu. Tetapi yang buat ini siapa? Para ulama kemudian yang telah memberikan pengajaran kepada kita. Jadi saya punya pandangan dalam hal ini, ia merupakan perkara yang terbuka. Buat dalam kadar ulama buat nak ikut ulama-ulama yang terlebih awal pada kita, okey, silakanlah. Tak nak buat, tak ada masalah. Yang penting kita pegang yang tadi. Wuduk selesai, jangan lupa tadi. Dah selesai basuh muka, dah selesai basuh kaki semua tadi, jangan lupa tadi. Sebab tadi Nabi Muslim punya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat tadi. Termasuklah asyhadu tadi. Tapi yang ini ni contohnya, tengok bersama dalam bacaan mereka, bacaan siapa? Para ulama. Diketahui bahawa mereka membaca basmalah dengan bacaan, selepas baca basmalah mereka baca apa? Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Antara amalan ulama dalam berwudu, kata dalam kitab ini, lepas bismillah nak berwudu, mereka baca doa Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Ketika berkumur, mereka baca Allahumma asqini min haudi nabiyyika ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, berikan aku minum daripada kolam nabimu nanti segelas air yang dengannya tak aku rasa dahaus selama-lama, tak sedahaga selama-lamanya. Ketika masuk air dalam hidung, sunnahnya begitu, maka mereka baca doa Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, jangan engkau melarang kami daripada harumnya kenikmatanmu dan syurga nanti. Sampailah ke tahap basuh muka dan seumpamanya. Baik, saya tidak nak jadikan puan-puan tertekan dan menekan. Ustaz ajar kami ni macam mana nak kena, sebab saya pun tak mengamalkannya secara detail. Apa yang saya buat macam tadi, lepas wuduk selesai, itu dia. Jadi apa yang ada di sini ni terserah. Kalau puan-puan nampak rajin lebih, kerajinan melampau, ya, boleh hafal dengan elok, silakanlah. Nak hafal doa selepas basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Kemudian bila usap kepala baca doa Allahumma harim sya'ri wa bashri. Silakanlah. Saya tahu puan-puan mungkin ada kemampuan, tapi kalau tak ada kemampuan, jangan cari pasal. Sebab apa? Duk termenung kat sini sampai berminggu-minggu tak boleh hafal, sedangkan ia bukan daripada hadis Nabi pun, daripada ulama. Maka boleh tinggalkan, cari yang lain. Faham ke tu? Tapi ini tidak, saya kata tidak salah ni. Bukan salah ulama yang tinggalkan yang mana pun sebut. Jadi siapa yang ada kekuatan untuk hafal, sila. Tapi saya nampak gaya, nampak tak ada harapan. Ustaz bagi kami hilang semangat, Ustaz. Taklah, ya. Bagi semangat juga, tapi jangan sampai tahap kita terpaksa duduk berpanjangan masa kerana fikir nak hafal. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhum wa taswuduh. Semua baca muka sampai 6 hari tak selesai lagi. Baik, baca Quran lah. Lepas Al-Baqarah tengok Al-Imran, lepas Al-Imran tengok Surah Yasin, pahala besar lagi. Jadi apa yang penting ialah kesimpulan untuk hari ini, amalan berwuduk bukan kecil mana kepada kita. Di samping kesan daripada sudut pahala kerana berwuduk, kesan utama ialah kita dengan Allah makin dekat, makin rapat, dan akhirnya pulangan itu by cash, bukan backdated.
Tuan-tuan, mari sama-sama kita ambil cakna. Benda simple tapi besar dalam angka pahalanya, rugi kita meninggalkannya. Maka orang yang bijak ialah orang yang sentiasa istiqamah dengan bacaan doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak hari ini 2 doa dapat kita amalkan. Apa yang pertama, kita ulang balik sikit. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang kedua tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, ingat belaka nampak ni. Alhamdulillah. Melekat. Sebimbang keluar-keluar ni, tengok selipar hilang sebelah, hilang terus. Ya. InsyaAllah boleh melekat tu, insyaAllah. Boleh puan-puan? Tahniah. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, iman kita makin dipasak dalam hati jantung, hidup kita makin Allah berkati. Teruskan dalam suasana yang kita harapkan, doa kita terus berpanjangan, norma ini kita jagai. Mudah-mudahan dengan sebab kita ikut SOP ni, Allah jadikan kita semua dalam ketenangan, keselamatan pada hari mendatang, insyaAllah. Bertemu lagi insyaAllah dalam kuliah akan datang dengan sambungan yang panjang lagi ceritanya, insyaAllah. Kita baru muka surat 63. Berapa lama dah kita ni? Kita mula, seingat bulan 1 tahun 2001, 9 setahun lebih dah. Baru dalam berapa page baru. Sebab tu nak habis ni insyaAllah 28 tahun lebih kurang lah, 25 tahun habislah buku ni, insyaAllah. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu, syurga-Mu, ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, Tuhan kami yang mendengar doa-doa rintihan munajat kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dengan nama-Mu ya Allah, tidak berlaku sebarang kemudaratan di langit bahkan di bumi sekalipun ya Allah, kecuali dengan izin-Mu Tuhan yang maha berkuasa. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah dan merahmati kami ya Allah, jadilah kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma nawwir hayatana bil ilmi, cahayakan hati-hati kami dengan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.